Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah yang kami hormati Encik Muhammad Fauzi bin Haji Alwi dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Nur Atirah binti Muhammad Zainal Abidin daripada kelas Sejarah SK1 akan menyelesaikan tugasan 3 iaitu pembentangan kerja khusus dan apresiasi tentang subjek membuat dan membentuk binaan dan juga mengenal kraf tradisional. Sebelum itu, mari kita mengenali apakah bidang membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi perhatian kepada perkembangan persepsi murid terhadap beberapa aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan juga kestabilan. Seterusnya, kraf tradisional juga didefinisikan sebagai satu perusahaan ataupun kerja seni yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta dan kreativiti oleh masyarakat turun-temurun. Bidang mengenal kraf tradisional ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. Sebagai contoh kraf tradisional ialah seperti batik, tekat, ukiran, tenunan, anyaman dan juga tembikar. Seterusnya, mari kita mengetahui apakah jenis-jenis aktiviti yang boleh dilakukan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Sebagai contoh, aktiviti yang pertama ialah arca timbul. Yang kedua, diorama. Yang ketiga, model. Yang keempat, assemblage. Seterusnya, arca stabail, boneka, topeng dan juga origami. Seterusnya, selepas melihat aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan dalam bidang ini, apakah teknik-teknik dalam menghasilkan karya membuat binaan dan juga menghasilkan bentuk? Terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan. Sebagai contoh, teknik picitan, teknik lipatan, teknik potongan, teknik cantuman, teknik pembungkusan, teknik guntingan dan juga teknik luakan. Slide di atas menunjukkan karya kraf tradisional yang dihasilkan oleh saya. Karya tersebut bertemakan buah-buahan yang telah saya pilih iaitu buah tembikai dengan menggunakan bahan-bahan terpakai. Sebagai contoh, pakul, perca-perca kain dan juga polistirin yang digubah untuk membentuk sebuah bulatan untuk memberi rupa sebuah tembikai. Dalam menghasilkan karya seni saya tersebut, saya telah menemui beberapa kekuatan dan kelemahan yang saya peroleh sepanjang pengalaman saya dalam menyelesaikan tugasan tersebut. Bagi kekuatan yang pertama ialah dapat meningkatkan kemahiran ICT saya yang sedia ada. Sebagai contoh, saya telah menemui beberapa aplikasi digital yang membantu saya untuk mewarnakan hasil lakaran saya dan sebagainya. Seterusnya, kekuatan yang kedua ialah ia dapat meningkatkan pengetahuan saya tentang sejarah buah tembikai dan sebagainya. Yang seterusnya, kekuatan yang ketiga ialah dapat meningkatkan daya kreativiti saya. Misalnya, sebelum ini saya tidak memikirkan macam mana untuk membuat suatu hasil karya dengan menggunakan bahan terpakai. Namun pada tugasan kali ini saya telah menemui beberapa cara sebenarnya simple dan juga mudah untuk menghasilkan karya yang cantik. Seterusnya, bagi aspek kelemahan dan kesukaran saya sepanjang menyelesaikan tugasan ini, terdapat 3 yang saya perolehi. Yang pertama ialah disebabkan kesukaran saya dalam menyelesaikan hasil ini ialah disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Hal ini kerana kita diberi had untuk keluar dan juga saya tidak boleh mencari beberapa peralatan penulisan kerana kedai-kedai buku yang tutup disebabkan pandemik COVID. Jadi disebabkan inilah saya telah memilih bahan terpakai untuk menjadi bahan-bahan saya dalam menyelesaikan tugasan kali ini. Seterusnya, jaringan internet yang tidak memuaskan. Okey.
disebabkan kita berada di rumah dan kita berkongsi internet dengan seluruh ahli keluarga, ia menyebabkan internet saya menjadi lemah, sehingga terpaksa menggunakan wang yang lebih untuk dibelanjakan untuk pencapaian internet yang terbaik bagi kelas. Bagi kelemahan ataupun kesukaran yang telah saya hadapi dalam menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan tugasan ini, yang terakhir ialah suasana pembelajaran yang kurang kondusif berbanding apabila kita berada di dalam kelas di Institut Pendidikan Guru. Jadi, apabila kita berada di rumah, kita terganggu dengan kerja-kerja rumah orang lain. Sebaliknya, apabila kita berada di dalam kelas, kita menyelesaikan tugasan itu bersama dengan rakan dan juga bimbingan guru secara bersemuka. Namun begitu, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan daripada pelbagai aspek dan sudut bagi memperhalusi lagi karya yang telah saya hasilkan. Yang pertama adalah dari segi kekemasan. Ikatan perca-perca kain saya untuk menjadikan tangkai kepada bakul itu perlulah dikemaskan lagi dengan memperhalusi teknik-teknik ikatan dan teknik lipatan dan juga guntingan. Cadangan penambahbaikan yang seterusnya ialah dari aspek ataupun dari segi bentuk, di mana bentuk yang saya telah hasilkan di dalam alam realiti kurang tepat dengan bentuk yang telah saya hasilkan dengan digital di dalam e-portfolio. Oleh itu, saya perlu memperhalusi lagi teknik dalam menghasilkan bentuk dan rupa. Cadangan penambahbaikan yang terakhir ialah dari segi warna. Warna yang telah saya jalankan terhadap hasil karya ialah menggunakan warna-warna asas seperti warna merah, warna kuning dan sebagainya. Jadi, warna-warna tersebut kurang menyerlah dan juga teknik kekemasan pada warna itu yang tidak sekata perlulah saya perbaiki untuk kajian seterusnya. Bagi slide yang seterusnya, mari kita lihat apakah apresiasi karya yang telah didapati daripada hasil karya yang telah saya lakukan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, apresiasi ini merujuk kepada penghargaan, pengiktirafan ataupun nilai sesuatu karya. Terdapat beberapa unsur seni yang terdapat pada karya yang telah saya lakukan, iaitu dari segi bentuk, warna dan juga ruang. Sebagai contoh, bentuk yang telah saya lakukan ialah bentuk bulatan dan juga bentuk semi bulatan, itu bakul. Seterusnya, warna dan juga ruang. Permainan warna yang harmoni dan pelbagai menjadikan karya yang telah saya lakukan kelihatan menarik dan mudah difahami oleh semua golongan. Perbezaan saiz objek juga dapat dilihat bagi menimbulkan ruang tinggi dan rendah. Sebagai contoh, buah yang telah saya hasilkan, iaitu potongan buah itu dilihat rendah daripada buah tembikai tersendiri. Seterusnya, dari segi bentuk, karya ini diapresiasikan bentuk sebuah tembikai yang dipotong siap untuk dimakan melalui penggunaan unsur seperti warna, garisan dan juga ruang. Maka kita sudah tiba di penghujung slide, di penghujung pembentangan. Kesimpulannya, kraft tradisional ini melambangkan kekayaan seni budaya masyarakat di Malaysia yang mempunyai nilai-nilai estetika yang perlu dipertahankan oleh semua golongan. Oleh itu, industri kraft tradisional perlulah dimajukan dengan kerjasama semua pihak. Hal ini memberi natijah industri kraft tradisional akan terus maju seiring dengan pembangunan negara dan sekaligus menarik minat pelancong daripada luar negara untuk bertandang ke negara kita disebabkan keunikan yang terdapat di Malaysia, iaitu seni kraft tradisional itu sendiri. Sekian sahaja pembentangan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.